Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua yang berada di rumah? Salam berhujung minggu daripada saya dalam Hello Doktor, dan hari ini 9 Januari 2022. Diam tak diam kita dah 9 hari masuk tahun baru kan. Jadi harapnya agar berada dalam keadaan sihat sahaja. Hari ini kita akan bincangkan tentang diabetes ketika hamil. Pastinya ini topik untuk anda dalam kalangan wanita yang merancang untuk hamil ataupun berada dalam kondisi hamil lah. Pastinya kan, ataupun mungkin yang pernah berada dalam situasi. Kadang-kadang kita pelikkan kenapa ada GDM ketika hamil. Kenapa kita punya gula, paras gula naik ketika hamil. Tapi masa kita tak hamil, tak pula jadi. Jadi kita akan perhalusi satu persatu daripada faktor punca maupun kaedah pencegahan. Semuanya kita akan huraikan satu persatu bersama dengan pakar endokrinologi yang akan bersama dengan kita nanti. Tapi sebelum tu kita nak anda simpan dahulu nombor ini 0377261603. Hubungi kami jika kita buka talian nanti. Dan selain daripada itu, boleh sahaja follow kami di Facebook Hello Doktor TV3. Okey? Jadi teruskan bersama dengan kami. Tapi anda nak tahu tak sebenarnya apakah sebenarnya pemahaman dalam kalangan mereka para wanita di luar sana tentang diabetes ketika hamil? Jom sama-sama kita dengarkan. Apa yang saya faham, diabetes ketika hamil ini adalah disebabkan oleh paras gula yang berlebihan, boleh menyebabkan berat kandungan naik secara mendadak. Sebagai seorang individu yang pernah hamil sebelum ni, amatlah membimbangkan saya sebenarnya. Mengenai diabetes masa hamil ni berlaku apabila bacaan gula dalam darah ibu mengandung tu tinggi daripada yang sepatutnya. Mungkin disebabkan pengambilan gula yang terlalu banyak ataupun manisan yang terlalu banyak waktu mengandung. Boleh membawa kepada sukar nak bersalin normal. Bila si ibu ada diabetes, bayi kemungkinan boleh jadi besar. So ada setengah ibu maybe kena ambil insulin semasa mengandung. Bukan sahaja dia takat dia menjejaskan si ibu, tapi malah dia juga menjejaskan anak. So bagi ibu yang menjejaskannya adalah sepanjang pregnancy itu, dari segi treatment mungkin berbeza dan juga dari segi pemakanan mungkin berbeza. Saya rasa kita boleh mengawal penyakit diabetes itu semasa kehamilan dengan menjaga pemakanan yang sihat, and then jangan ambil benda yang manis dan caffeine semasa kehamilan lah. Ada yang kata mereka khawatir tak dapat bersalin normal lah. Itu antara apa yang mereka faham tentang diabetes ketika hamil. Terus sahaja kita perhalusi satu persatu berkaitan dengan apakah itu yang dikatakan diabetes ketika hamil, apakah perbezaannya. Pasti anda nak tahu kan? Saya perkenalkan tetamu istimewa kami di studio. Kita bersama dengan Dr. Cui Keng Chew, pakar endokrinologi, Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri. Hello Doktor. Hello. Selamat petang. Okey, selamat petang Doktor. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Dr. Cui, pastinya yang awal ini kita nak tahu terlebih dahulu bagaimana pemahaman kita tentang apakah itu diabetes. Dan mungkin terus saja boleh dibezakan diabetes ketika hamil ini bagaimana? Okey. So, sebagai pengenalan, diabetes ialah penyakit kencing manis, iaitu satu keadaan di mana paras gula dalam badan ini lebih tinggi daripada paras normal. Diabetes berlaku apabila organ pankreas, iaitu satu organ dalam badan yang menghasilkan hormon insulin, sama ada tak dapat menghasilkan hormon insulin yang mencukupi ataupun badan tidak dapat menggunakan insulin dengan berkesan, iaitu satu keadaan di mana dipanggil rintangan insulin. Okey. Jadi makanan yang kita makan akan bertukar kepada gula di dalam badan kita, dan insulin akan digunakan untuk membawa gula dalam saluran darah ke dalam sel dan tisu di mana ia akan digunakan untuk membekalkan tenaga. Okay. Apabila badan kekurangan insulin atau adanya rintangan terhadap fungsi insulin, maka gula tidak dapat dibawa ke dalam sel dan tisu dan paras gula dalam badan akan meningkat. Okay. Jadi organ dan tisu yang didedahkan kepada paras gula yang tinggi akan mengalami kerosakan, dan semakin lama organ-organ terdedah kepada paras gula yang tinggi, ini akan meninggikan risiko mendapat komplikasi daripada kencing manis. Ya. Termasuk komplikasi mikrovaskular seperti risiko akan mendapat masalah kardiovaskular seperti serangan jantung ataupun angin asma,
ataupun masalah seperti nefropati, neuropati ataupun retinopati juga. Okey, itulah antara komplikasi-komplikasi lain yang boleh terjadi jika kita tidak kawal paras gula dalam badan kita. Okey, sebab topik kita pada hari ini kita spesifikkan lagi kan doktor, diabetes ketika hamil. Ketika hamil, betul. Memang tidak asing lagi dengan ibu-ibu hamil keadaan ini, GDM naik dan sebagainya kan. Mereka yang merancang untuk hamil je perlu tahu bagaimana doktor untuk kita bezakan diabetes di luar waktu kehamilan dengan diabetes ketika hamil. Jadi, diabetes yang di luar waktu hamil maksudnya dia memang dah ada penyakit diabetes sebelum kehamilan. Jadi, pesakit itu mungkin mengalami penyakit kencing manis jenis 1 ataupun jenis 2 dan sebelum hamil mereka dah ada paras gula yang tinggi. Tetapi gestational diabetes ataupun diabetes semasa kehamilan ialah paras gula yang tinggi yang dikesan pada kali pertama semasa seseorang wanita itu hamil. Okey, apa yang menyebabkan wanita hamil berisiko ataupun menjadi golongan yang paling berisiko mendapat GDM ini? Betul. Disebabkan bila seseorang itu hamil, plasenta atau uri dia mengeluarkan hormon yang sebenarnya akan meningkatkan rintangan terhadap fungsi insulin. Contohnya hormon seperti estrogen, kortisol ataupun human placental lactogen dan dia akan meninggikan rintangan terhadap fungsi insulin dalam badan. Jadi lama-kelamaan gula akan semakin tinggi. Maknanya fungsi insulin kita itu tidak dapat berfungsi dengan baiklah apabila ada kekangan daripada hormon-hormon seperti yang disebutkan tadi. Okey, pada peringkat awal mereka mungkin yang selalu saya dengarkan 1 hingga 14% wanita sepanjang tahun ini berisiko mendapat GDM ini semasa hamil. Dan bagaimana pula kalau kita nak faham golongan-golongan yang kalau kita mungkin belum hamil ni kan trimester yang pertama, trimester kedua, ketiga. Selalunya katanya trimester kedua yang dapat kita diagnose kita ada GDM ataupun tidak. Betul. Sebab semakin lama pregnancy itu, kehamilan dan semakin tinggi rintangan terhadap fungsi insulin. Jadi memang ada dalam garis panduan kita memang ada saranan untuk membuat ujian untuk mengesahkan ataupun screening untuk penyakit diabetes masa kehamilan iaitu OGTT ataupun boleh dikenali sebagai ujian minum air gula. Ya, itu yang paling tak nak Saya pasti ibu-ibu di luar sana memang tak nak kalau boleh minum air gula. Siapa yang dah pernah rasa tu? Memang dia ban awal-awal doktor. Kadang-kadang sampai sepanjang kehamilan tu macam saya sendiri 3 kali kena minum doktor. Sebab takut ada kan bila berat naik yang berlebihan kan doktor? Jika seseorang ada faktor risiko yang tinggi, lebih tinggi untuk mendapat diabetes masa kehamilan, memang kita disarankan untuk melaksanakan ujian ini awal. Bila seseorang itu dah dapat tahu dia pregnant, dia boleh buat terus. Kalau dia negatif, boleh repeat lagi ataupun buat sekali lagi pada bulan ke-6 hingga ke-7 ataupun minggu ke-24, 24 sampai 28 kehamilan. Ya, itu dia waktu-waktu ataupun minggu kehamilan yang perlu anda beri perhatian bila nak minum air gula, bila nak buat check up dan sebagainya kan. Tapi saya pasti ini perjalanan yang akan dilalui oleh setiap ibu hamil. Cuma perlu berjaga-jaga. Kita akan timba ilmu lagi berkaitan dengan diabetes ketika hamil. Seketika nanti bersama dengan Dr. Chuy, kita rehat seketika. Masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor dan kepada anda semua yang baru saja menyaksikan kami. Hari ini topik kita diabetes ketika hamil. Dalam kalangan anda para wanita merancang untuk hamil, ibu hamil, ringan-ringankan tangan pergi saja ke platform kami di Facebook Hello Doktor TV3, tinggalkan soalan di situ ataupun boleh sahaja pergi ke Instagram TV3 Malaysia, cari poster kami, tinggalkan soalan maupun mungkin pengalaman anda nak berkongsi bersama dengan penonton kami di Hello Doktor. Masih lagi bersama dengan Dr. Chuy Keng Chew, pakar endokrinologi Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri untuk kita berbual dan juga bersantai-santai sambil kita menimba ilmu diabetes ketika hamil. Kali ini kita nak kongsikan pula tentang punca dan juga faktor kan yang pastinya ini adalah antara yang persoalan yang popular. Kan, bagaimana saya boleh dapat GDM? Apa punca dia? Apa faktornya? Doktor mungkin boleh ringkaskan di sini, silakan. Jadi ada beberapa faktor yang akan meninggikan risiko seseorang mendapat GDM. Salah satu ialah jika ada sejarah keluarga yang ada kencing manis ataupun berat badan yang berlebihan, sama ada overweight ataupun obese, dan juga jika dia memang dah ada masalah dulu seperti
ada anak yang dia lahirkan yang ada kecacatan ataupun berat badan yang besar iaitu makrosomia ataupun pernah ada masalah air ketuban yang berlebihan polyhydramnios ataupun usia wanita itu memang dah lebih tinggi lah 35 ke atas dan sebagainya. Okey, kita ambillah contoh mereka yang mempunyai faktor ataupun punca berisiko mendapat diabetes ketika hamil ni, contohnya mereka yang first pregnancy, kehamilan yang pertama sememangnya ada GDM. Jadi risiko itu juga possibility tinggi juga untuk mereka yang jika mereka pernah mengalami GDM dalam pregnancy yang seterusnya, mereka ada risiko yang lebih tinggi dan mereka mungkin akan mendapat diabetes masa kehamilan lebih awal daripada pregnancy pertama juga. GDM bagi mereka yang mungkin belum hamil kan tak tahu, gestational diabetes mellitus. Mellitus. Okey, itulah paras gula dalam badan ketika kita hamil ya. Betul. Mereka yang hamil saja hari-hari kan ataupun tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan kena cek GDM kita berapa bacaannya. Bagaimana pula faktor mereka mempunyai dalam kalangan keluarga lah, genetik memang ada kencing manis. Memang ada. Dia bukan macam 100% kalau ahli keluarga ada, mereka akan ada, tapi kecenderungan memang lebih tinggi jika ada saudara mara yang rapat yang ada kencing manis. Dia kekal tak doktor? Lepas kita dah habis pregnant tu dia akan kekal ke kepada ibu itu sendiri? Sebenarnya ini bergantung kepada wanita itu sendiri. Selepas seseorang dah ada diabetes masa kehamilan, risiko untuk mendapat kencing manis secara berkekalan tu dalam seumur hidup dia agak-agak 40 sampai 50%. Dia mungkin tak serta-merta, tapi memang pantauan yang teliti perlu dilakukan selepas bersalin dan mereka harus mengamalkan gaya hidup yang sihat, senaman dan menjaga diet dan sebagainya untuk mengurangkan risiko mendapat diabetes secara berkekalan. Adakah ini kaitan juga dengan sukarnya penurunan berat badan? Memang. Kan itulah masalah dia ya, nak turunkan berat badan kita selepas bersalin ini sebenarnya bukan sebab nak kurus semata-mata tapi nak kawal juga kadar diabetes dalam badan ini. Kalau berat badan meningkat, risiko untuk dapat rintangan insulin yang tinggi meningkat. Jadi chances untuk dapat kencing manis itu akan lebih tinggi. Bagaimana dengan bayi tersebut? Adakah dia juga akan berisiko mendapat? Betul. Memang ada kajian yang menunjukkan jika ibu mengandung ada gestational diabetes atau diabetes masa kehamilan, bayi yang lahir itu ada risiko lebih tinggi untuk dapat obesity dan juga kencing manis bila dia lebih besar nanti. Okey, sambil-sambil tu mungkin juga doktor boleh kongsikan kan jenis-jenis diabetes ketika hamil. Di mana sepatutnya mungkin kita awalkan sedikit kan jenis-jenis ni. Tapi untuk pengetahuan kita bersama kan, apakah ada kategori-kategori tertentu untuk diabetes ketika hamil ni berkaitan dengan jenis-jenis yang berbeza? Secara amnya kita ada diabetes sebelum kehamilan, memang apa yang dikatakan pre-existing diabetes. Pesakit itu memang dah ada, sama ada type 1 diabetes jenis 1 ataupun type 2 diabetes jenis 2 sebelum dia mengandung. Ya. Jadi pesakit yang ini memang risiko dia untuk dapat komplikasi semasa pregnancy itu lebih tinggi. Keperluan untuk ubat juga akan lebih tinggi biasanya. Jadi pemantauan yang teliti perlu dilakukan sebelum mengandung dan juga semasa kandungan itu mereka perlu dipantau dan manage dengan lebih ketat lagi. Sebab kita fahamkan ada dalam kalangan kita yang mempunyai kondisi diabetes ni sukar untuk hamil dan kadang-kadang mereka risau, boleh ke hamil ni doktor kan? Tapi tak apa, nanti kita akan perhalusi lagi. Sebelum tu doktor, ada seorang selebriti nak tanya soalan. Boleh ya? Boleh. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum, hai. Hello doktor, saya Ernie Zakri. Ernie nak tanya, alhamdulillah Ernie dah masuk 7 bulan. Ada tak possibilities untuk Ernie dapat diabetes ketika kandungan dah masuk 3rd trimester? Thank you. Ya, itu dia Ernie Zakri, dah masuk 7 bulan dah. Jadi pastinya ibu yang berada pada peringkat ini risaukan 3rd trimester ataupun trimester ketiga mereka. Betul. Doktor. So actually setiap wanita yang umurnya lebih daripada 25 tahun walaupun tak mengandung, tak ada faktor risiko yang tinggi, mereka harus juga melaksanakan ujian air gula, minum air gula untuk mengesahkan sama ada
diabetes semasa kehamilan atau tidak. Ya, ya. Semasa bulan ke-7. Sebab itulah sebenarnya kan ibu-ibu ni takut bila berat badan naik berlebihan. Memang. Sebab apa? Kalau naik yang tak sepatutnya sahaja, memang doktor akan suruh minum air gula kan. Okey, kita teruskan dengan baca soalan kita, raikan soalan bersama dengan rakan kita di Facebook. Ada soalan juga kabarnya. Ini dia M. Rosie Akli. Doktor, saya nak tanya, isteri saya hamil sebelum minum air gula 4.2, tapi selepas minum air gula tiba-tiba naik sampai 8.0. Kenapa boleh jadi macam tu? Jadi kalau ini memang dah mencecah yang level yang kita akan dapat diagnosis untuk diabetes semasa kehamilan. Jika 2 jam selepas minum air gula dia mencecah 7.8, dia memang dah sahkan dia lah diabetes masa kehamilan, iaitu gestational diabetes. Jadi memang akan memerlukan rawatan lah. Ya, at least memang perlu buat pemantauan yang teliti dan juga mengawal diet dan juga buat senaman yang seharusnya. Ya, ya. Dan jika diperlukan, mungkin ubat akan diperlukan juga. Kenapa dia jadi? Biasanya disebabkan oleh yang saya dah sebutkan, bila seseorang itu hamil tu, pregnancy placenta akan mengeluarkan hormon yang actually akan meninggikan rintangan terhadap fungsi insulin. Jadi bila seseorang itu makan ataupun mengambil gula, dia tak dapat kontrol lah. Gula tu tak dapat turun dengan cepat selepas itu. Okey, sebab kalau masa kita hamil, dia ada satu keinginan nak makan manis, nak makan banyak kan. Kita selalu fikir 2 orang makan, tapi sebenarnya itu yang dinasihatkan doktor, jangan fikir macam itu sebab awak kena tahu berapa intake awak kena makan. Macam mana nasihat doktor untuk para ibu yang melalui situasi ini? Kita harus selalu ingat makanan itu perlu seimbang dan juga pilihan makanan yang penting. Kurangkan makanan yang bergula, yang ada gula ringkas. Makanan seimbang. Jadi bagus untuk mengambil lebih banyak sayur-sayuran, buah-buahan, ya, sayur-sayuran yang tak berkanji, dan ambil makanan yang seimbang. Ya, makanan yang seimbang ya. Ibu-ibu, saya tahu memang sangat sukar untuk kita mengawal perasaan nak makan manis tu, tapi risaukan kandungan kan. Nanti kita akan cerita tentang apakah komplikasi yang boleh terjadi pada diri ibu dan juga kandungan. Tapi sebelum tu kita nak raikan satu lagi soalan dari rakan kita di Facebook. Jom sama-sama kita saksikan. Nurul Hayati Ramli, dilema mak-mak, 5 kali mengandung, 3 kali dikesan GDM. Sampai satu tahap, dilema nak makan apa tak tahu. Adakah kedudukan bayi dalam kandungan juga antara faktor penyebab dikesan GDM? Adakah kedudukan bayi dalam kandungan juga antara faktor? Bagi saya bukan. The position dia bukan salah satu faktor yang menyebabkan GDM. Ya. Sebab kadang-kadang mereka risaukan keadaan bayi songsang ke, kan? Itu tak ada kena-mengena dengan paras gula. Tetapi jika saiz bayi yang besar dalam kandungan sebelum ini ataupun makrosomia, memang ada risiko lebih tinggi untuk ada GDM. Ataupun ada kecacatan tertentu lah, ya, dalam baby. Ataupun kematian bayi semasa dalam kandungan, stillbirth, sudden death dan sebagainya. Okey, itu dia sedikit penerangan daripada soalan Puan Nurul Hayati tadi. Tahniah 5 kali mengandung. Alhamdulillah. Kita nak raikan lagi ramai soalan-soalan dan juga pandangan anda. Jangan lupa untuk titipkan di Facebook kami. Tapi kita nak rehat seketika, kembali selepas ini hanya di Hello Doktor. Masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor, dan kali ini kita nak kongsikan pula satu kerjasama yang dilakukan oleh pihak Nestle dan juga UPM untuk membina satu website. Website apa? Website ini adalah untuk anda diagnose sendiri ataupun anda menilai sendiri kesihatan anda dalam 10 tahun akan datang. Adakah anda dalam kategori yang mempunyai risiko untuk ada pradiabetes? Jadi kita terus sahaja bersama dengan tetamu istimewa kami sebab kita bawakan di studio Profesor Madya Dr. Barakatun Nisa Muhammad Yusof, Timbalan Dekan Akademik Sains dan Akademik Sains Kesihatan dan Dietitian Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Hanim. Ya, Dr. Nisa yang lebih untuk senang kita kenali dengan Dr. Nisa. Okey, mungkin kita nak mulakan terlebih dahulu dengan kes pradiabetes ini. Katanya 88% dan naik 3 kali ganda daripada tahun 2015 kepada tahun 2019 sehinggalah menjadi 23.6%. Mereka yang ada kes pradiabetes ni. Bagaimana untuk kita katakan tentang perkara ini perlu mendapat kecanaan kita, Doktor? Ya, of course. Terima kasih, Anim. Peningkatan 3 kali ganda ni sangat membimbangkan, tapi tak menghairankan. Okey. Kerana antara punca utama kepada kenaikan kes risiko mendapat pradiabetes ini
adalah berat badan yang berlebihan. Ya, terutama di Malaysia, 1 dalam 2 rakyat Malaysia mengalami isu berlebihan berat badan. Dan sekiranya pradiabetes ini kita tidak kawal, dia boleh mendapat diabetes jenis 2 macam yang kita nyatakan tadi. Ya, dan diabetes jenis 2 ini malangnya tidak boleh dirawat, tidak boleh dicegah. Ya, dia hanya boleh dikawal sahaja. Tetapi pradiabetes adalah potensi. Kerana apabila kita ada risiko mendapat pradiabetes, dia boleh pulihkan dan lantas mencegah mendapat kejadian mengurangkan diabetes. lagi risikonya kan. Ya, betul. Itu dia, sebab tu kita perlu fahami bersama mengapa pradiabetes ini adalah satu yang perlu didiagnos lebih awal. Dan sambil-sambil anda menyaksikan kami, boleh saja pergi ke www.nutrientdiabetes.my sebab nanti kita nak cerita tentang apakah portal ini ataupun website ini boleh beri manfaat kepada kita bersama untuk kita tahu kondisi kesihatan kita dalam 10 tahun akan datang. Siapa tahu kan? Betul. Kalau walaupun sekarang ini kita tak pernah ada diabetes, tapi pradiabetes ini sangat membantu untuk mengurangkan lagi risiko. Okey, kita bercerita pula tentang perubahan gaya hidup kita yang perlu kita amalkan. Kan pemakanan, dari sudut senaman kita dan sebagainya sangat-sangat penting. Mungkin doktor nak kongsikan. So dalam konteks pradiabetes ini, ya, faktor utama untuk kita ambil tindakan adalah pengurusan gaya hidup. Kerana kajian telah menunjukkan bahawa apabila kita mengurus gaya hidup ke arah yang lebih sihat, ia dapat mengurangkan risiko diabetes. Ya, terutamanya pradiabetes ini. Oleh itu, pengurusan gaya hidup antaranya yang paling utama adalah penurunan berat badan. Ini sangat signifikan dalam konteks rakyat Malaysia kerana 1 dalam 2 rakyat Malaysia mengalami isu berat badan berlebihan. Dan inilah langkah yang perlu kita ambil, iaitu menurunkan berat badan, dan dalam konteks mencegah pradiabetes, ia perlu mencapai 5 hingga 10% ya, dalam tempoh 3 hingga 6 bulan. So maksudnya dia mesti berstruktur, ya, mesti dalam plan. Bukan ekstrim sangat. Bukan. Kita punya nak penurunan berat badan ni, tapi kita perlu lakukan dengan yang cara yang betul. Itu yang dikatakan ada faktor meal plan yang diberikan dan sebagainya. Ya, betul. Okey, menjurus kepada soalan saya yang seterusnya ini, kita nak spesifik dengan website yang dibangunkan, yang dibina oleh pihak Nestle dan juga UPM lah pastinya untuk kerjasama mengetahui, menilai dari sudut kesihatan kita. Apa yang mungkin doktor nak kongsikan bersama dengan kami? So dalam website ni, sebab kita tahu bahawa pradiabetes ni dia tak ada tanda, dia tak ada simptom, ya. Jadi oleh yang demikian adalah sangat penting untuk kita menilai faktor risiko. Sebab kita telah menjalankan pelbagai kajian dan kita telah kenal pasti antara risiko-risiko yang penting dalam menentukan kejadian pradiabetes. So dalam website tersebut, anda boleh menilai risiko anda untuk mendapat pradiabetes dalam tempoh 10 tahun akan datang, dan selepas kita mengambil analisis tersebut, ya, seperti yang dipaparkan, ya, ambil analisis tersebut dan kemudian kita mendapat laporan. So apa laporan tu? Dia akan mengkategorikan risiko kita sama ada rendah, sederhana atau tinggi untuk mendapat diabetes dalam tempoh 10 tahun akan datang. Jadi bila kita tahu risiko kita, of course kita akan mengambil langkah-langkah tertentu. Dan di sini kerjasama ini di mana kita membangunkan pelan pemakanan yang berstruktur, yang sesuai dengan risiko serta berat badan. Ya. Sebab kita punya aim adalah untuk menurunkan berat badan supaya banyak lagi komplikasi-komplikasi kesihatan dapat dikurangkan risikonya kan, termasuklah meal plan yang disarankan kepada anda semua. Bila sebenarnya doktor, kita ni perlu berada pada tahap cakna untuk pergi mendapatkan nasihat daripada doktor? Okey. So seperti yang saya nyatakan tadi, malangnya pradiabetes ni kita tak rasa, macam demam kita rasa kan, tapi pradiabetes tidak. Hidup macam biasa je, makan sedap, semua kita boleh makan. Jadi oleh yang demikian adalah sangat penting untuk kita cakna risiko kita. So setelah kita mengetahui risiko, bagi mereka yang mempunyai risiko sederhana dan especially yang tinggi, perlulah datang dan berjumpa dengan doktor untuk menjalankan ujian-ujian lain. Ya, sebab ini adalah self-assessment. Macam kita buat self-test COVID tu, hanyalah self-assessment. Ya? So kemudian kita kena nilai dan menjalankan ujian-ujian lain lah. Terutama ujian darah ataupun mungkin kena minum air gula lagi, ya. Ya kan. Okey doktor, yang terakhirnya, apakah saranan doktor kepada masyarakat di luar sana mengetahui bahawa kita mempunyai 1 dalam 2 mereka yang mempunyai obes ataupun lebihan berat badan, nasihat doktor amat berguna kepada mereka di luar sana. Silakan. Alright. So yang pertama adalah faham risiko. Bila kita faham risiko, ambil tindakan.
Ya, dan dalam untuk kita mengurangkan atau mencegah risiko pradiabetes, yang pertama adalah menurunkan berat badan, pemakanan yang sihat dan bersenam. Namun, semua ini perlu dilakukan secara sistematik dengan dos yang betul. Ya kan? Ekstrim sangat pun tak boleh, tak buat pun tak boleh, ya, betul, kan? Tuan. Perlulah ada guidance yang betul. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Barakatun Nisa Muhammad Yusof, Timbalan Dekan Akademik Sains Kesihatan dan Dietitian Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Berkongsi dengan kita yang mungkin anda boleh juga turut di luar sana, www.nutrientdiabetes.my. Baik, kita sambung perbincangan kita tentang diabetes ketika hamil. Tapi sebelum tu, nak juga kongsikan kepada anda, jangan ke mana-mana sebab kita ada Raja Farah untuk berkongsi. Sekarang ni sedang hamil, nak tahu berapa bulan, rindukan Raja Farah, akan bersama dengan kita seketika nanti. Tapi sebelum tu, saksikan terlebih dahulu laporan khas pengalaman pesakit berkaitan dengan diabetes ketika hamil. Jom sama-sama kita saksikan. Diabetes ketika hamil adalah salah satu keadaan yang serius yang dihadapi oleh ibu hamil yang mana tidak pernah menghadapi diabetes sebelum ini. Tetapi dengan kadar gula dalam darah yang lebih tinggi, mereka didiagnos diabetes berbanding dengan wanita hamil yang normal. Jadi hari ini kita akan bertemu dengan salah seorang individu yang menghidapi diabetes ketika hamil. Saya didiagnos diabetik semasa usia kandungan saya 14 minggu. Sekarang dah 8 bulan lah. Semasa 14 minggu saya didiagnos kencing manis. Tapi yang ni dikira lebih awal daripada biasalah sebab saya ada sejarah mengandung masa kelahiran pertama. Saya ada kencing manis juga. So saya minta doktor untuk cek lebih awal lah untuk kandungan kali ni. Kandungan pertama semasa usia kandungan 28 minggu. Tapi yang ni lebih awal lah, 14 minggu. Actually, daripada yang kandungan pertama dan kedua, saya tak ada apa-apa simptom kencing manis tu sendirilah. Tak ada rasa lesu, tak ada kerap kencing malam. Yang saya alami hanyalah gejala untuk mengandung lah. Rasa bloated, morning sickness dan sebagainya. Yang mana simptom gejala tu dah berhenti setelah saya masuk second trimester. Bila saya dah suspek yang saya ada kencing manis, saya jaga pemakanan saya. Since saya dietitian, easier lah untuk saya jaga. Saya kontrol pengambilan karbohidrat, lebihkan sayur-sayuran dan sebagainya. Yang kedua, saya kerap follow up dengan endocrine dan juga ONG lah untuk monitor gula saya. Saya jumpa mereka hampir setiap 3 ke 4 minggu. Dan yang seterusnya, apa yang doktor dah bagi, ubat yang doktor sarankan, insulin yang doktor sarankan, saya ambil seperti yang telah diberilah. Cabaran yang saya alami, saya perlu cek gula setiap 2 jam selepas makan, 2 jam selepas lunch, 2 jam selepas dinner dan selepas breakfast. Dan nilai ini perlu direkodkan lah. Okay, tambahan pula saya perlukan cucuk insulin. So saya juga perlu cucuk insulin setiap kali sebelum breakfast, lunch dan dinner. And then terutama sekali salah satu lagi yang biasalah, which is saya kena craving makan daripada makan makanan yang manis lah. Itulah pengalaman seorang ibu hamil. Bukan sahaja pengalaman tapi pastinya pengorbanan. Kan? Kadang-kadang kita tak nampak tapi situasi itu sebenarnya bukannya mudah. Ya? Lepas makan setiap 2 jam memang kena ambil supaya bacaan itu dapat kita monitor ataupun kita kawal. Masih lagi bersama dengan Dr. Cui dengan kita, yang mana Dr. Cui dah berkongsi daripada awal tadi sehingga ke saat ini. Dan kita nak raikan seorang selebriti kita yang dah lama kita tak nampak dia. Tapi Alhamdulillah hari ini dapat bersama-sama dengan Raja Farah. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Raja Farah, macam mana kondisinya sekarang ni? Mungkin boleh kongsikan pada mereka yang tak tahu lagi. Okey. Itulah sebenarnya berita ni memang saya pun belum lagi announce dekat mana-mana. Itulah eksklusif ni. Eksklusif untuk Hello Doktor and semua. Alhamdulillah sekarang ni tengah hamil anak nombor 3. Alhamdulillah. Masya-Allah. Sekarang dah berapa bulan Farah? Nak masuk 4 bulan. Kira 15 weeks lah. 4 bulan. Maknanya dah masuk melangkau ke trimester yang kedua lah ya. Betul. Okey, kondisinya bagaimana
bagaimana setakat ini selepas dah pergi check up, dah monitor, apa yang mungkin boleh dikongsikan dengan penonton? So far, normal check up dah dalam 2 kali. Okey. Tapi this time apa yang saya boleh kata, saya tak tahu. Orang kata tu lawyer mabuk tu macam teruk sangat berbanding dengan yang sebelum-sebelum ni. Tapi tak muntah. So tak tahulah kok ada berita baik boleh dapat baby girl pula ke kan. So dah 2 boy kan. So insyaAllah lah. InsyaAllah kan. Okey, yang kandungan pertama dengan kandungan kedua, ada masalah-masalah berkaitan dengan diabetes ketika hamil tak? Kandungan kedua. Kandungan kedua. Yes, Okey, memang ceritakan saya sedikit. ada GDM. So dapat find out masa umur kandungan 7 bulan. Kita minum air gula lah. So memang result come out memang tak cantik lah. So daripada situ cuba dulu control diet. Tapi even though saya dah control diet, dah jaga pemakanan pun, masih lagi bacaan gula tu tak cantik. Okey. Saya kena buat exactly macam mana yang kakak kat dalam BT tu tadi, kena ambil bacaan gula. Lepas makan. Selepas makan 3 kali sehari semua memang kena buat. Tapi dah control diet pun, but then still hair wire juga. Dia kadang-kadang terlalu tinggi, terlalu rendah. Dah tak tahu dah saya nak makan apa. And also doktor ada tanya jugalah whether you ada tak kata apa stress dekat rumah ke apa. I'm not sure whether benda tu contribute atau tidak lah. Tetapi biasanya kalau kita ada GDM, kita punya amniotic fluid ataupun air ketuban kita doktor, katanya akan banyak. Jadi macam kadar yang banyak. Tapi saya ni borderline. Jadi sikit. So itu saya pun macam tak tahu, macam pening jugalah. Tapi risaulah kan. Sebab apa kalau dia kering kan kena masuk awal pula kan. Betul. So what happened is that masa 36 weeks, I tanya dengan doktor, I dah tak tahu nak buat macam mana. Doktor kata, would you like to start with treatment? So sama ada insulin ataupun oral, makan pil. But insulin lagi cepat lah, for sure. So start pada situ, saya insulin. Insulin pun sangat menyeksakan lah bagi saya. Tapi kita tak cucuk kat perut lah sebab kita dah stretch kan, dah 36 minggu mengandung, so cucuk kat peha. And then selama 2 minggu je alhamdulillah, because if I understand it right, kita tak boleh nak prolong lagi that pregnancy. So saya kena induce masa 38 minggu. Betul-betul baby dah cukup sihat, dah matang tu, terus induce. Alhamdulillah. Alhamdulillah normal. Ya, kuat betul ibunya. Okey doktor, mungkin boleh bagi komen sikit sebab tadi ada sentuh tentang stres ni pun agak-agak ada macam punca ke, ada pun menyumbang kepada faktor ke, ataupun mungkin pemakanan yang dah cuba macam-macam cara ni tapi masih bacaan dia tak cantik lagi doktor. Yalah. Ada kalanya kalau tak cukup tidur, stres, memang dia akan menyumbang sedikitlah kepada gula yang tak begitu cantik. Tapi memang ini bukan, biasanya dia bukan salah wanita itu. Sebabnya ada yang dah cuba sedaya upaya mengawal diet dengan baik, tapi rintangan terhadap insulin memang semakin naik. Jadi memang kita akan pantau semua. Ada orang yang memang dengan diet boleh kawal sampai bersalin pun masih cantik. Tapi ada yang pada tahap tertentu akan perlu memulakan rawatan. Dan bukan seperti yang tak hamil, banyak ubat yang kita boleh guna. Tapi dalam pregnancy ini yang selamat cuma beberapa jenis ubat saja. Sama ada ubat metformin ataupun insulin. Yes, metformin. Dua itu sahajalah. Maknanya oral lah yang tadi satu oral dan juga insulin. Itu sahaja antara yang mungkin boleh. Tetapi kalau dah cecah paras tertentu, memang insulin akan lebih sesuai lah. Lebih cepat, lebih berkesan. Okey, itu dia penerangan sedikit. Harap-harapnya boleh dimanfaatkan bersama kepada anda penonton-penonton di luar sana yang mungkin sama kan second trimester bersama dengan Raja Farah. Kita akan kembali lagi bersama dengan panel-panel kita ataupun selebriti kita di Hello Doktor. Kita rehat seketika dalam topik diabetes ketika hamil. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor untuk topik diabetes ketika hamil, dan juga terima kasih kepada anda yang memberikan respon baik di platform media sosial kami. Kita bersambung dengan Dr. Cui dan juga Raja Farah di sini. Kalau tadi dah berkongsi dengan kondisi kehamilan kan, bagaimana dengan anak kedua itu yang ada kondisi GDM dan sebagainya. Kita nak pula perhalusi doktor, apakah cara yang terbaik untuk kita mengawal paras gula ini doktor ketika hamil? Jadi beberapa cara ialah salah satu dengan mengawal pemakanan. Diet sangat penting. Jadi saya akan advise lah untuk jumpa pakar dietetik atau pakar pemakanan untuk mendalami
apa jenis makanan yang harus diambil, apa yang harus dikurangkan, makanan yang seimbang. Satu lagi ialah senaman yang sesuai untuk wanita semasa kehamilan itu. Ya, of course kalau memang tak fit langsung, jangan terus pergi buat sesuatu yang sangat mungkin boleh mula dengan extreme. brisk walk dulu. Memang start slowly dan build up lah, gradually lah, sikit-sikit lah. Dan juga yang penting ialah untuk memantau paras gula secara berterusan juga. Okey, macam doktor ada buku dia juga kan yang boleh kita tunjukkan di sini. Ini merupakan buku catatan, diary catatan. Ada beberapa jenis lah, tapi biasanya saya akan bagi kepada pesakit saya supaya mereka boleh membuat catatan, mereka boleh tulis tarikh, mereka boleh cek gula dan tulis bacaan di sini, dan mereka boleh juga tulis macam apa yang mereka makan. Ya, supaya ada satu rekod lah. Ya. Kena buat. Ya, kena buat supaya senang untuk kita monitor dan tengok apa yang akan menyebabkan gula naik. Apa yang makanan yang lebih sesuai kita akan tahulah. Okey, jom kita sama-sama tunjukkan kepada penonton sekali lagi. Ini dia paras gula peribadi, buku dia, buku catatan. Anda boleh buat nota sendiri. Macam Farah buat nota sendiri kan? Dan handphone pun buat juga. Okey, ini kolom yang perlu ada. Sedikitlah saya kongsikan tarikhnya, sarapan pagi, sarapan sebelum sarapan pagi, apa dia bacaannya, 2 jam selepas sarapan pagi, apakah bacaannya. Jadi semua ni macam dah diary kita lah kan? Sampai ke catatan ni boleh cerita juga apa yang kita makan hari ini. Macam tu. Sekarang kita ada smartphone, ada apps pun semuanya ada yang boleh, kan? boleh catat dalam smartphone. Okey, mungkin Raja Farah pun nak kongsikan kita. Apakah pemakanan yang nampaknya memberi kesan baik apabila berada pada situasi ada GDM itu yang mungkin boleh dikongsikan bersama? Kalau macam saya sendiri, like I said, before saya buat apa-apa pun, saya hanya makan sekeping roti saja pun tetap gula tinggi juga. So, to be honest, if you ask me, saya sampai dah tak tahu apa lagi yang patut saya makan. Ya Allah. Buah-buahan pun saya risau. Tapi yang yang penting jangan makan buah-buahan yang macam orang kata tu tembikai. Yang itu for sure air dia tu memang orang kata manis, itu memang manis yang tinggi lah. Yang kurang bersesuaian dengan kita yang pregnant yang ada GDM. Tapi kalau tak ada GDM, insyaAllah should be okay. Because masa first pregnancy saya banyak makan tembikai, tak tahu kita craving for it. Tapi alhamdulillah tak ada masalah GDM pun. Dan apa nama ni, makanan-makanan yang macam sebagai contohnya karbo ataupun air manis. Air manis tu kena elakkan. Memang elaklah. Teh susu. Tahan je lah. Tahan je lah craving pun. Okey doktor, bagaimana dengan pemakanan ataupun jenis-jenis makanan yang perlu kita hindari untuk mengelakkan risiko ini? Air manis memang perlu hentikan. It's a no-no lah. Memang. Sabarlah ya ibu-ibu mengandung. So kena tekankan kepada makanan yang glycemic index rendah, seperti yang Farah bagi tahu kan, yang tembikai itu glycemic index lebih tinggi. Tapi ada juga buah-buahan yang glycemic index rendah seperti guava ataupun apple hijau yang kurang menyebabkan gula naik dengan mendadak. Selain itu, makanan yang berserat tinggi pun penting, ya, dan elakkan makanan seperti makanan yang diproses, makanan segera, ya, makanan yang ada banyak kandungan garam dan gula. Itu yang sedap tu. Itulah yang sedap. Itu masalah dia, Farah. Okey, dan juga mungkin pengganti nasi tu kalau mereka makan brown rice boleh. Brown rice is better. Brown rice better lah kan. Dia tak adalah kata macam anak kita tak dapat nutrisi yang secukupnya. Brown rice pun sebenarnya bagus untuk menggantikan. Kalau nasi boleh putih. ikutlah yang suku-suku separuh kan, ya, yang pakar dietetik selalu tekankan, ya. Separuh ialah makanan macam sayur-sayuran yang tak berkanji dan buah-buahan, suku untuk protein dan suku untuk karbohidrat. Okey, sama-sama kita saksikan soalan kita daripada rakan kita dari Facebook. Jom kita nak minta sedikit penjelasan daripada Dr. Choi Herdawati Rashid. Doktor, mengapakah setengah ibu hamil yang mempunyai GDM disaran untuk mengambil insulin sepanjang waktu kehamilannya? Ada setengah ibu hamil pula hanya perlu mengawal diet sahaja. Terima kasih banyak-banyak. Silakan doktor. Terima kasih untuk soalan itu. Sebenarnya kita harus menilai setiap orang pesakit secara individu. Ya, ada pesakit yang dengan diet pun dia boleh mengawal paras gula dengan cantik sepanjang kehamilan sampai bersalin. Tapi ada orang yang walaupun kita dah cuba sedaya upaya, dah buat semua yang sepatutnya dari segi kepemakanan dan senaman, masih gula tak dapat kontrol dengan elok. Ya, itu bukan salah dia. Memang dia dah cuba sedaya upaya. Kita harus menilai apa rawatan yang paling baik untuk seseorang itu.
secara individu. Okey. Kalau insulin boleh membantu dia, kita akan bagi insulin dan kita akan mengawal paras insulin yang mencukupi, yang sesuai untuk mengawal pada tahap yang tertentu. Kita memang ada sasaran yang harus dicapai untuk bacaan gula ini. Sebagai contoh, sebelum sajian atau sebelum makan, kita harus dapat bacaan yang kurang daripada 5.3 dan 2 jam selepas makan kurang daripada 6.7. Saya rasa para pun dulu bacaan bacaan tu sebenarnya berbeza sikit untuk orang yang mengandung. Kita tak boleh samakan. Dia lebih tak boleh ketat. yang macam standard tu tak boleh. Dia lebih ketat lagi untuk orang yang mengandung. Kalau orang yang tak mengandung, kita tak begitu strict lah. Dia longgar sikit, tapi untuk mengandung memang perlu sangat teliti, memang perlu sangat ketat kawalan dia untuk mengurangkan risiko yang mungkin menjadilah kalau tak dikawal dengan elok. Okey, selepas ini kita nak sentuh sedikit apa peralatan yang ada depan ni kan. Tapi sebelum tu Raja Farah, macam untuk pregnancy kali ini, apa yang dilakukan untuk mengawal? Mungkin kita tak naklah kan situasi itu berlaku lagi kan. Ada tak cara-cara atau tindakan awal yang diambil oleh Raja Farah sendiri? Of course, memang ada, because saya dah agak orang kata serik sebenarnya. Tetapi saya tahu perkara tu atau situasi itu adalah benda yang tak boleh nak dielakkan. Kalau dia nak berlaku, dia akan berlaku juga. Betul. No matter how you control your diet dan sebagainya. So, saya kurangkan nasi. Okey, ini kalau kita sentuh dari sudut diet lah. Kurangkan nasi, kurangkan air yang manis, and of course banyakkan buah-buahan. Alhamdulillah, pregnancy kali ini saya suka sangat makan buah. Sangat suka. So macam buah tu macam lagi kenyang rasanya daripada makan nasi. Nasi saya akan sentuh like 2-3 suap je dah macam. Dah okey dah. Tapi mungkin juga kerana masih lagi di peringkat-peringkat mabuk-mabuk lagi, tengah nausea lagi kan. Masih baru nak masuk 4 bulan kan. So mungkinlah itu menjadi punca kenapa kita rasa selera sangat dengan nasi. Saya tak tahu kejap lagi kalau dah kan. So whatever it is, lagi 2 minggu lagi saya akan start untuk pergi ke glucose test ataupun yang kita minum air gula. Mungkin orang akan terkejut awalnya minum air gula, tapi disarankan kan doktor, disarankan untuk orang yang pernah hamil ada GDM buat 2 kali. Untuk the next pregnancy tu kena minum air gula tu 2 kali. So insya-Allah lah doakan saya. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Itu dia pemakanan yang dikongsikan bersama dengan anda semua. Okey, kita nak raikan satu lagi soalan dari Facebook. Ini dia, ramai di antara anda semua yang memberi respon. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini meriah kita punya Facebook. Nur Nabila Suhaimi, doktor, saya nak tanya, masa saya pregnant, saya GDM dan ambil ubat metformin. Bacaan gula cantik pada waktu tengah hari, petang dan malam, tetapi tak pada waktu pagi puasa. Apakah faktor yang menyebabkan bacaan tinggi pada waktu pagi? Itu dia. So ada pesakit yang dia gula tinggi pada waktu pagi, ada yang lebih tinggi pada waktu petang. Ini bergantung kepada, ada kalanya ada hormon-hormon lain yang sometimes dia akan lebih tinggi pada waktu pagi, seperti for example cortisol semua ini. Pada hari yang biasa pun dia akan lebih tinggi pada waktu pagi supaya kita ada lebih tenaga untuk menjalankan aktiviti harian. Tapi dia tak begitu normal ataupun tak begitu regulated dalam pesakit yang ada kecenderungan untuk ada kencing manis. Jadi dia terlampau tinggi. Juga ada orang yang tanya, kenapa saya puasa tak makan langsung pun gula boleh tinggi? Betul. Saya disebabkan kita punya hati kan, liver kita memang ada produce glukos, ada menjanakan glukos sepanjang hari. Walaupun kita tak makan pun dia ada proses gluconeogenesis, dia keluarkan gula. So sometimes ini tak begitu normal dia punya regulation lah dalam orang yang ada kecenderungan untuk ada kencing manis. Jadi dia tinggi daripada normal. Jadi untuk pesakit yang ada masalah gula tinggi pada waktu pagi, kalau dia dah mencecah tahap yang sasaran kita, mungkin dia akan perlukan rawatan seperti insulin pada waktu malam untuk mengurangkan gula pada waktu pagi. Itu di antara kaedah ataupun rawatan yang boleh anda lakukan sekarang ini. Tapi apa-apa pun mungkin perlu rujuk semula memang kondisi. Perlu rujuk kepada doktor yang menjaga. Doktor yang merawat anda, kondisi sebenar-benarnya, apa rawatan yang terbaik. Betul. Okey, kita ada seorang pemanggil. Di hujung-hujung siaran ni ada pula pemanggil ya. Jom sama-sama kita dengarkan. Assalamualaikum. Siapa di talian? Hello. Ya, hello. Hello doktor di sini. Saya Nur Fazlina. Ya, silakan Nur Fazlina. Nak tanya doktor. Saya nak tanya, saya baru lepas bersalin, saya ada GDM. Masa mengandung tu saya ada GDM, masa 7 minggu tu dah disahkan.
Saya nak tanya, kalau kata ada GDM ni memang kena bersalin awal ke? Kalau baby tu tak sampai 2.5 kg pun. Okey. Terima kasih banyak-banyak Terima kasih Puan soalan Fazlina. Ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Doktor, silakan doktor. So untuk masa yang paling sesuai untuk bersalin itu memang bergantung kepada penilaian yang lengkap lah dari segi doktor sakit puan dengan bantuan semua alat lah, ultrasound dan juga ujian darah semua yang diperlukan untuk buat keputusan apakah masa yang paling sesuai dan selamat untuk bersalin lah sebenarnya. Ini untuk memastikan bahawa keadaan yang paling selamat dan sesuai bagi kedua-dua ibu dan anak. So memang bergantung kepada condition tertentu lah. Tapi itu bergantung kepada penilaian individu. Ya, betul kan. Pastinya penilaian individu itu sangat-sangat penting untuk mengetahui. Macam Raja Farah 38 minggu Betul. 38 minggu normal delivery, alhamdulillah. Tapi situasi tidak sama dengan setiap ibu, pastinya berbeza kan. Sebab kandungan macam amniotic fluid ataupun air ketuban dan juga dengan dia punya profile, biophysical profile semua ni tak sama. Posisi dan sebagainya kan. Semua, Okey doktor, saya nampak ada beberapa alatan dan katanya ada alatan yang tak perlu cocok pun kita boleh cek kadar gula kita. Jom sama-sama kita tunjukkan. Yang cocok ni biasalah ya. Kebiasaannya ialah yang cucuk lah. Dan kita ada meter untuk letak strip untuk periksa kandungan gula dalam badan lah. So kita akan guna alat cucuk ini, dapatkan setitis darah dan masukkan kepada strip dan dapat bacaan dia. Okey, ini cara yang biasanya kita buatlah. Tetapi ada juga cara yang sekarang kita ada yang dipanggil flash continuous glucose monitoring. Jadi alat ni kalau kita dah pasang kepada tangan kita, kita cuma nak scan dah dapat bacaan dia. Maknanya ada yang kita kena pasang. Yes, kena pasang. Betul. Farah mungkin boleh nak try kalau dapatkan ni. Sekarang ini adalah antara yang the latest teknologi lah. Doktor mungkin boleh tunjukkan sekali lagi bagaimana doktor cek tadi? Memang dah beberapa tahun lah dah ada di negara lain. Di Malaysia dah setahun lebih dah ada. Di UK dia memang approve untuk pregnancy. Di sini dia belum lagi dapat kepastian untuk approval dan pregnancy, tapi memang boleh digunakan juga. Okey, macam mana tadi? So you just need to scan. Kalau ada sensor, then you can get the result. You can get the result lah. Kat situ je dia pasang ada alatan yang dipasang di sini. Dan lepas tu dia scan kan. Jadi dapat jadi kita tak perlu cucuk. Kan, tak payah nak cucuk-cucuk kan. Tapi dia ada dia ada kelebihan dia, tapi dia ada dia punya accurate dia? Accurate juga, tapi if you need to confirm the reading, better to do the normal conventional way. Yes. Okey, itu dia perkongsian kepada anda semua yang mungkin ada pilihan lain selain daripada anda menggunakan yang cocok ni kan selalu. Okey, kita sebenarnya banyak benda yang kita nak bincangkan, tapi doktor dah sampai di hujung-hujung rancangan ni. Raja Farah terlebih dahulu mungkin nak sampaikan apakah yang nasihat para ibu hamil di luar sana melihat kepada kondisi ibu kepada anak yang ketiga, insya-Allah, amin. Kan semoga dipermudahkan. Silakan Raja Farah. Okey, alhamdulillah. So saya tak tahu jika anda juga seperti saya yang mungkin pernah hamil, ada GDM dan sekarang dah tengah hamil lagi sekali. Whatever it is, just think positive. Always sentiasa positif, sebab orang kata kita jangan terlalu stres. Sebab stres juga boleh menyebabkan kita punya kadar gula tu tinggi. Itu orang kata kepenatan mungkin, sebab macam saya kan jaga 2 orang anak yang dah ada tu. Kan? So benda tu pun memenatkan dan mungkin juga stressful tanpa kita sedari. So kena ada some me time juga, boleh bincang dengan husband untuk biar ada me time yang macam kita pergi facial ke apa ke, jumpa kawan ke, just to relax. Benda macam tu. Dan selain daripada tu, of course, jaga diet. Sebab benda ni dah sangat common sekarang. GDM ketika orang kata hamil ni bukan lagi sesuatu benda yang baru. Dan kalau boleh dapat orang kata apa tu, cek ataupun pastikan condition diagnose tu secepat yang mungkin. Baik. Terima kasih banyak-banyak Raja Farah, hanya bermanfaat untuk anda semua. Doktor, secara ringkasnya untuk mereka di luar sana, apakah yang nasihat ataupun saranan doktor? Silakan. Bagi pesakit yang pernah ada GDM ni, walaupun dah bersalin tu, risiko memang ada untuk ada kencing manis pada kemudian hari. Jangan lupa untuk membuat saringan yang diperlukan. Biasanya selepas bersalin kita akan sarankan untuk buat ujian minum air gula pada agak-agak 6 minggu selepas bersalin.
Dan walaupun normal pun, setiap tahun sekali pun patut ada pantauan. Ya, itu supaya dia. dapat mengesan dengan awal. Ya. Saya sendiri rasa macam dikonsultasi daripada doktor. Dr. Chui, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Ini dia bersama dengan kita Dr. Chui Keng Chew, pakar endokrinologi Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri. Boleh pergi Hospital Ampang Puteri dan cari Dr. Chui. Raja Farah, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Maaflah kita mengganggu pada tahap-tahap tengah mabuk-mabuk sikit ni kan. Kita doakan yang terbaik. Tapi dapat ke studio ni maknanya ibu tu kuat dapat mengawal keadaan itu. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Jangan lupa janji kita di minggu hadapan waktu yang sama untuk topik yang berbeza. Saya Ani Mizati. Assalamualaikum dan bye-bye.